dengan negatif 3, 5. So ada satu vektor, iaitu vektornya adalah PQ, iaitu bersamaan dengan negatif 3, 5. Seterusnya. Okey, ada satu lagi vektor iaitu OQ bersamaan dengan 1, 2. Okey, so satu lagi vektor iaitu OQ, iaitu bersamaan dengan 1, 2, dan terakhir sekali ialah okey, NRS negatif K minus 2 over K. Kita ada satu lagi vektor, iaitu vektornya ialah RS, di mana bersamaan dengan K tolak 2 K. So perhatikan di sini untuk menyelesaikan soalan diberikan 3 vektor seperti mana yang cikgu maksudkan tadi. Okey, ini adalah bahagian penerangan soalan. Okey, apa yang diminta dengan menggunakan ketiga-tiga vektor ini, apakah anda dikehendaki dapatkan? Okey, so kita sampai ke bahagian soalan. Perhatikan di sini. Okey, fine. Maksudnya anda dikehendaki menentukan. Perhatikan ada dua subsoalan iaitu A dan B. Okey, apa yang dikehendaki dalam subsoalan A? The unit vector. So maksudnya anda dikehendaki menentukan unit vector in the directions of OP. So anda dikehendaki menentukan unit vektor untuk OP dalam arah OP. Itu adalah soalan sub A ataupun bahagian A. Okey, bagaimana pula bahagian B pula? Soalan bahagian B pula. Okay, the value of K. Maksud di sini anda dikehendaki menentukan nilai K. Okay, bila mana kita nak tentukan nilai K? Seterusnya, if vector RS is parallel to PQ. So bila mana kita nak tentukan nilai K adalah apabila vector RS adalah selari dengan vector PQ, iaitu RS adalah selari dengan PQ. Okey, bagaimana kita akan gunakan yang diberikan, iaitu 3 vektor yang diberikan itu untuk menjawab soalan A dan B. Okey, cuba kita bincang cara penyelesaian bahagian A, di mana kita perlu gunakan apa yang diberikan. Dalam soalan A, anda dikehendaki menentukan unit vektor untuk OP. So sebenarnya vektor OP tidak diberikan. Yang diberikan, ia perhatikan, diberikan 3 vektor dan anda dikehendaki menentukan unit vektor untuk OP. So sebelum kita jawab bahagian unit vektor, anda perlu tentukan apakah vektor OP dulu. Bagaimana kita nak tentukan OP? Okey, kita bincangkan bagaimana kita akan gunakan vektor-vektor yang diberi ini untuk menentukan vektor OP dahulu sebelum kita jawab soalan. Okey, cuba kita bincangkan. Okey, adalah diberikan bahawa kita ada vektor PQ, iaitu vektor PQ adalah negatif 3, 5, dan kita ada satu lagi vektor iaitu OQ, iaitu 1, 2. Okey, so sekarang perhatikan, kita ada 2 vektor. Sebenarnya diberikan 3, tetapi untuk menentukan vektor OP, cikgu rasa 2 vektor ini adalah vektor yang sesuai digunakan. Sebab soalan minta unit vektor untuk OP. So sebelum kita tentukan unit vektor, kita perlu cari vektor untuk OP dahulu. Okey, so untuk dapatkan vektor OP daripada 3 vektor yang diberikan itu, cikgu dapati 2 vektor ini adalah sesuai digunakan. Okey, bagaimana kita akan gunakan 2 vektor ini untuk mendapatkan OP? Okey, kita mulakannya. Okey, so sekarang kita nak tentukan vektor OP. Okey, so vektor OP, perhatikan kita mula daripada O dan kita perlu berakhir pada T. Mula daripada O, berakhir pada T. So maksudnya kita perlu letakkan satu vektor yang bermula daripada O. So perhatikan kita ada 2 vektor, iaitu OQ dan PQ. So untuk mendapatkan vektor O ke P, so kita perlukan satu vektor, sebab kita ada 2. Dalam 2 ini kita perlu mulakan satu vektor yang bermula daripada O. So kalau ini kita mula daripada O, vektor yang pertama kita perlu letakkan ialah OQ.
So adalah OQ. Okay, kita tambah sekarang. So sekarang vektor pertama bermula daripada O dan berakhir pada Q. Seterusnya, vektor kedua yang kita nak tambah itu mesti bermula daripada Q dan berakhir pada P. So untuk itu yang diberikan di sini ialah daripada P ke Q. Tetapi di sini untuk sampai kepada P, bermula daripada O dan sampai kepada P, kita dah bermula daripada O dan sampai kepada Q. So daripada Q kita kena sampai pada P pula. Tapi yang diberikan adalah daripada P ke Q. So untuk kita tambah satu lagi vektor, kita akan mula daripada Q dan berakhir pada P. So kita akan tambah, perhatikan di sini. So untuk mendapatkan vektor OP adalah sama dengan OQ tambah QP. Okay, ada tak vektor-vektor OQ diberikan? Ya, diberikan. Berapa? Ya, 1, 2. So kita salin. So adalah sama dengan 1, 2. Okey, tambah. Okey, perhatikan sekarang yang kita nak ataupun untuk mendapatkan OP, kita perlu tambah dengan vektor QP. Tetapi dalam soalan ini yang diberikan adalah PQ. So, yang kita perlu ialah QP, yang diberi adalah PQ. So, maksudnya vektor yang kita nak guna itu adalah bertentangan arah dengan vektor yang diberikan dalam soalan. So apabila ia bertentangan arah dalam vektor, bagaimana kita akan tunjukkan ia dalam bertentangan arah? Ya, dalam vektor untuk menentukan ataupun menunjukkan vektor itu adalah bertentangan arah, kita akan gunakan simbol negatif. Jelas tak? So maksud sekarang yang diberikan adalah PQ, tapi kita nak gunakan QP. So maksud QP yang kita nak gunakan itu adalah bertentangan arah dengan yang diberikan, iaitu PQ. Jelas? So bertentangan arah bagaimana diwakili dalam vektor? Ya, dengan memperkenalkan negatif. So maksud sekarang yang ini negatif akan jadi positif. So yang ini adalah 3. Ya, negatif 3 bertentangan arah, so menjadi positif. Okey, perhatikan sekarang 5, ya, positif, bertentangan arah menjadi negatif. So negatif 5. So sekarang perhatikan vektor yang diberikan iaitu PQ ialah negatif 3, 5. Tetapi dalam soalan ini untuk menentukan OP, kita perlukan dalam QP. So QP adalah bertentangan arah dengan PQ. So untuk menunjukkan dia bertentangan arah, ya, negatif ini akan menjadi positif dan positif ini akan menjadi negatif. Okey, selepas ini kita tambah dan dapatkan hasil pula. Okey, so ini adalah sama dengan 1 tambah 3, 2 tambah negatif 5. Okey, so ini sama dengan, perhatikan, 4 negatif 2 tolak 5 ialah negatif 3. Okey. Okey, negatif 3. Okey, perhatikan sekarang kita sudah berjaya mendapatkan vektor untuk OP. Sebab dalam soalan bahagian A, anda dikendaki menentukan unit vektor, iaitu OP. So untuk menentukan unit vektor OP, pertama anda perlu dapatkan vektor OP. So sekarang kita dah berjaya dapat vektor OP. So vektor OP ini kita boleh tulis dalam bentuk ini. Kita boleh tulis dalam bentuk ini, ataupun kita boleh tulis sebagai vektor OP sama dengan 4i tolak 3j. Okey. So perhatikan di sini, jika perlu vektor OP ini kita boleh tulis dalam bentuk ini ataupun dalam bentuk ini. So kedua-dua adalah sama. Kedua-dua adalah sama. Mana satu? Kedua-dua adalah sama. So sekarang cikgu mempunyai dua cara bagaimana kita nak tulis vektor OP, sama ada dalam bentuk ini ataupun bentuk ini. Jelas? Okey. Tapi untuk tujuan nak tulis unit vektor, untuk nak tulis unit vektor, daripada pengalaman cikgu adalah baik kita gunakan bentuk ini. Jelas? Itu saja tujuan mengapa cikgu cuba
gunakan yang ini sebab bentuk ini adalah lebih sesuai. Bukan maksud ini tidak boleh, tetapi yang lebih sesuai untuk tulis unit vektor, bentuk ini adalah lebih sesuai. Jelas? So maksudnya apabila cikgu nak tulis unit vektor bagi OP, cikgu akan gunakan bentuk ini. Jelas? Okey. Sekarang cikgu akan padam dan tunjukkan bagaimana kita nak dapatkan unit vektor untuk vektor OP yang kita cari. Okey, so kita padam yang ini. So sekarang kita sudah dapat, okey, kita padam ini. Okey, so kita sudah dapat vektor OP, iaitu vektor OP adalah 4i tolak 3j. Okey, perhatikan sekarang. Okey, kita sudah dapat pun vektor OP. Jelas? Okey, apa yang diminta? Okey, so sekarang soalan minta tentukan vektor. Okey, OP kita dah tentukan, tapi belum unit lagi. Okey, sekarang cikgu akan bincangkan bagaimana mendapatkan unit vektor pula untuk OP. So sebelum kita bincang unit vektor, cuba kita ingatkan berkenaan dengan bagaimana kita nak tentukan unit vektor. Okey, sebelum cikgu jawab soalan, cikgu cuba ingatkan apa yang perlu untuk mendapatkan unit vektor untuk OP. Jelas? Okey. Katakan okey, ada satu vektor AB. Okey, katakan apa yang cikgu bincang ialah perkara yang diperlukan, asas yang diperlukan untuk menjawab soalan tadi. Jelas? Okey. So katakan ada satu vektor iaitu AB, iaitu xi tambah yj. Okey, katakan ada satu, cikgu ambil contoh ya. Okey, katakan ada satu vektor AB, okey, xi tambah yj. So untuk menentukan unit vektor. So maksud di sini untuk menentukan unit vektor untuk AB, okey, kita letakkan simbol ini. So simbol ini maksudnya ialah unit vektor. So maksud ini adalah unit vektor. So bagaimana kita nak tentukan unit vektor AB adalah sama dengan iaitu vektor AB, okey, bahagi dengan magnitude untuk vektor B. So ini adalah bagaimana kita nak dapatkan unit vektor untuk AB. Cikgu bincangkan asas dia. Okey, selepas kita bincang asas ini, kita akan gunakan dalam menjawab soalan bahagian A seterusnya. So sekarang untuk menentukan, okey, ini juga yang ini adalah simbol untuk unit vektor. So untuk menentukan unit vektor, kita perlukan vektor AB yang sudah pun, dan kita perlukan magnitude pula. So sekarang sebelum kita dapatkan unit vektor, kita perlukan magnitude. So sekarang untuk vektor AB iaitu xi tambah yj, kita perlukan magnitude. So ini adalah simbol, maksudnya ini adalah simbol. Ini adalah simbol. Simbol ini menunjukkan perlukan magnitude. So untuk menentukan magnitude untuk vektor AB adalah sama dengan x kuasa 2, iaitu x kuasa 2 tambah y kuasa 2. Jelas? Boleh tak? So kita gunakan magnitude untuk I vektor dan magnitude untuk J vektor. Jelas? So sekarang perhatikan ya, untuk mendapatkan magnitude untuk AB, kita gunakan. So sekarang cikgu dah perkenalkan apa yang diperlukan untuk menjawab seterusnya bahagian A, iaitu bahagian A seterusnya dikendaki menentukan unit vektor untuk OP. So vektor OP kita dah tentukan. Sekarang kita perlu jawab bahagian A, iaitu unit vektor. So bila kita nak jawab unit vektor, perkara-perkara ini perlu diingatkan, digunakan. So sebab itu cikgu ingatkan balik berkenaan dengan apakah benda-benda yang perlu murid ingat balik ataupun guna untuk menentukan unit vektor. Jelas? So sini kita sudah pun mempunyai vektor, ya, iaitu OP. So apa yang kita perlu cari seterusnya ialah sebelum kita jawab unit vektor, kita perlukan magnitude vektor untuk OP. So sekarang perhatikan bagaimana kita belajar asas dia dan gunakan asas itu. So sekarang cikgu padamkan yang ini.
So sebelum kita jawab ataupun dapatkan unit vektor untuk OP, kita perlukan magnitude untuk OP. So magnitude untuk OP adalah mengikut formula ini adalah sama dengan punca kuasa 2. Okey, I magnitude dia iaitu 4 kuasa 2 tambah magnitude J, perhatikan, iaitu negatif 3 kuasa 2. Jelas? So ini adalah sama dengan 16 tambah 9. Okey, iaitu sama dengan punca kuasa 2 25, iaitu sama dengan 5 unit. So maksud sekarang magnitude untuk unit atau magnitude untuk vektor OP adalah 5 unit. So sekarang kita dah tentukan magnitude. Okey, bagaimana kita nak tulis unit vektor? Kan cikgu dah tunjukkan tadi. So sekarang kita nak tuliskan unit vektor pula. Okey, sekarang cikgu padam. Okey, simbol untuk unit vektor OP, ini simbol untuk unit vektor OP adalah sama dengan vektor OP bahagi dengan magnitude untuk vektor OP. Jelas? So apakah OP? Ya, 4I tolak 3J. Okey, bahagi dengan magnitude OP tadi berapa? 5. Jelas? So sekarang kita berjaya dapatkan unit vektor untuk OP dalam arah OP. So biasanya bentuk ini biasanya adalah dinasihatkan anda tulis dalam bentuk 4/5I tolak dengan 3/5J. Okey, so perhatikan apa yang cikgu tunjukkan tadi adalah bagaimana kita dapatkan unit vektor bagi satu vektor yang diminta dalam soalan. Okey, so itu adalah cara penyelesaian. Dalam masa kita menyelesaikan soalan, cikgu tunjukkan, cikgu ulang balik asas-asas yang perlu diguna pakai dalam penyelesaian. Okey, sekarang cuba kita dah jawab ya. So sekarang yang ini adalah jawapan untuk bahagian A, iaitu mendapatkan unit vektor untuk OP dalam arah OP. Okey. Sekarang cikgu akan selesaikan ataupun tunjukkan cara penyelesaian untuk mendapatkan nilai K apabila vektor RS adalah selari paralel dengan PQ. Okey, so sekarang kita gunakan informasi ini. Bagaimana kita nak tentukan nilai K? Okey, kita padam dan bincang cara penyelesaian untuk B pula. Okey, untuk soalan B ini melibatkan dua vektor. Kita keluarkan dua-dua vektor itu. Okey, yang vektor pertama ialah RS. Okey, RS diberikan iaitu K tolak 2K. So, vektor RS perlu dalam soalan bahagian B diberikan iaitu K tolak 2K. Dan RS ini adalah selari paralel dengan R. So, kita ada paralel dengan PQ. Okey, PQ. Ada tak vektor PQ diberikan? Ya, vektor PQ diberikan. Okey, apakah vektor PQ? Okey, vektor PQ sekarang diberikan iaitu negatif 3, 5. Okey, sekarang perhatikan untuk bahagian B adalah diberitahu bahawa vektor RS ini selari dengan PQ. RS ini selari dengan PQ. So bagaimana kita akan gunakan iaitu selari, hubungan selari di antara dua vektor untuk menentukan nilai K. So mencari nilai K ialah menentukan nilai K. So untuk menentukan nilai K, untuk pengetahuan murid-murid, kita perlu menghasilkan satu persamaan. Sebab nak tentukan satu nilai dalam satu-satu soalan, kita perlukan persamaan. So untuk menentukan nilai A, kita perlukan satu persamaan.
So, sebelum kita cari nilai K ini, kita perlu hasilkan satu hubungan yang akan menghasilkan persamaan melibatkan K. Dan bagaimana kita akan hasilkan persamaan itu? Ya, sudah diberitahu bahwa kedua-dua vektor ini adalah parallel ataupun selari. Okey, bagaimana kita akan hubungkan dua vektor ini supaya mendapat satu hubungan yang mengaitkan mereka adalah selari? Okey, so seperti mana murid-murid belajar semasa tajuk vektor, apabila dua vektor itu adalah selari, katakan kita ada vektor n dan kita ada vektor n, contoh ya. Dan diberitahu bahawa vektor n adalah selari dengan vektor n. So, sekiranya dua-dua vektor ini adalah selari, maka hubungan di antara dua ini adalah n sama dengan kn. So, ini adalah hubungan di antara vektor n dan n. Apa yang cikgu bincang ialah asas sebelum kita jawab soalan. So, di sini adalah diberitahu bahawa kedua-dua vektor ini adalah selari, parallel. So, untuk menentukan nilai K seperti mana yang cikgu sebut, kita perlukan satu persamaan. So, bagaimana kita nak hasilkan persamaan? Ya, kita perlu wujudkan satu hubungan di antara kedua-dua vektor ini. So, dari mana kita dapat hubungkan? Ya, daripada apa yang belajar di bawah tajuk vektor. So, apa yang murid-murid belajar di bawah tajuk vektor adalah diberitahu sekiranya ada dua vektor, satunya n dan satunya n, cikgu ambil sebagai contoh, dan adalah diberitahu bahawa vektor n dan n adalah selari, maka bagaimana kita nak tulis hubungan di antara n dan n adalah seperti ini. Jelas? So, sekarang kita dapati daripada asas yang kita belajar ini, okey, kita dapati bahawa yang ini ialah RS. Okey, sama dengan kita gunakan sebab kita sudah ada K. Okey, dalam soalan itu sudah ada K. So, cikgu perlu guna satu lagi unknown. Sebab dalam contoh ini cikgu gunakan K, dalam formula itu cikgu gunakan K, tapi dalam soalan sudah ada K. So, cikgu perlu gunakan satu selain daripada K. Katakan cikgu gunakan N. Okey, so N iaitu PQ. Okey, so sekarang apa yang belajar kita gunakan dalam soalan. Jelas? Okey, sekarang cikgu padamkan. Okey, seperti mana yang cikgu maksudkan tadi, untuk mendapatkan nilai K, kita perlu hasilkan satu persamaan. So, persamaan ini hanya boleh dihasilkan dengan mewujudkan satu hubungan di antara RS dengan PQ. Cikgu berjaya hasilkan. So, sekarang kita ganti nilai-nilai dia supaya wujud persamaan. So, RS adalah K tolak 2, K sama dengan N, PQ adalah negatif 3, 5. Okey, perhatikan sekarang. Okey, seperti mana yang dikendaki, kita perlukan satu persamaan untuk menentukan nilai K. Jelas? So, daripada sini cikgu boleh hasilkan dua. Pertama ialah K tolak 2. Okey, K tolak 2 sama dengan N negatif 3. Okey, yang pertama. Jelas? Ataupun kita akan dapati di sini K tolak 2 sama dengan negatif 3N. Okey, ini satu persamaan. Jelas? Okey, cikgu salin persamaan ini, iaitu K tolak 2 sama dengan negatif 3N. Okey, persamaan pertama. Jelas? Okey, sekarang perhatikan satu lagi persamaan. Okey, satu lagi persamaan ialah K sama dengan N 5. Yang kedua pula, iaitu K sama dengan 5N. Jelas? So, perhatikan di sini kita ada satu lagi persamaan, iaitu K sama dengan 5N. Persamaan kedua. Jelas? Okey, sekarang bagaimana kita akan gunakan dua persamaan ini untuk menentukan nilai K? So, untuk menentukan nilai K, maka kita perlu ganti N daripada persamaan 2 ini kepada persamaan 1. Jelas? So, daripada sini kita dapati iaitu 5N sama dengan K. So, N adalah K bahagi dengan 5. Jelas? So, yang K yang ini cikgu akan gantikan dalam persamaan 1.
Jelas? Okey. Sekarang perhatikan bagaimana kita gantikan. So, kita dapati daripada sini. So, M adalah sama dengan K bahagi dengan 5. Dan ini kita akan gantikan. So, persamaan 1 ialah K tolak 2 sama dengan negatif 3M. So, M dalam sebutan K adalah 5 bahagi. Okey? So, K bahagi dengan 5. So, K tolak 2 sama dengan negatif 3. Okey, so sekarang adalah K bahagi dengan 5. K5 kita pindahkan ke sebelah sini. So 5 K tolak 2 sama dengan negatif 3K. Okey, kembangkan ini 5K. Okey, pastikan tanda ya. So positif negatif 10 sama dengan negatif 3K. Jelas? Okey, seterusnya. Okey, so sekarang kita pindahkan yang ini. So menjadi 5K tambah 3K sama dengan K. Kita pindahkan yang ini. Jadi kita dapat 10. Okey, sebab kita tolak 10 jadi tambah 10. So kita selesaikan ini. Kita dapat 8K sama dengan 10. 5 tambah 3 8K. So K adalah 10 bahagi dengan 8. Pecahan yang boleh diringkaskan perlu diringkaskan. So bahagi dengan 2 kita akan dapat 5 bahagi 4. Okey. So sekarang perhatikan nilai K adalah 5/4. Okey. So sekarang perhatikan bagaimana asas-asas yang dibelajar di bawah tajuk vektor itu digunakan dalam menyelesaikan soalan bahagian B, iaitu anda dikehendaki menentukan nilai K sekiranya dua vektor ini adalah selari ataupun paralel, di mana di akhirnya kita dapat nilai K adalah 5/4. Okey, so cikgu dah tunjukkan dalam menyelesaikan satu-satu soalan, yang penting adalah menggunakan asas yang dipelajari itu dengan betul di tempat yang tepat. Itu yang penting. So sebab itu mengetahui asas satu-satu tajuk itu adalah sangat-sangat penting. Okey. So cikgu tunjukkan, cikgu pilih satu soalan dan cikgu tunjukkan cara penyelesaian dan tajuknya adalah vektor. So sekiranya anda berpuas hati bagaimana kita selesaikan soalan yang melibatkan vektor ini, berikan thumbs untuk cikgu. Sekiranya anda perlukan lebih banyak video bagaimana nak selesaikan soalan-soalan matematik tambahan SPM, pastikan anda subscribe channel cikgu. So terima